Perniagaan bermatlamat untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam perniagaan ke arah menjadi pengguna yang bijak, pekerja dan pengusaha yang kompeten, berkeyakinan dan bersikap positif, beretika, menjadi warga negara bertanggung jawab untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Perniagaan tingkatan 4 mempunyai 2 tajuk utama dan 4 bab utama. Perniagaan tingkatan 5 mempunyai 2 tajuk utama dan 7 bab utama. Perniagaan SPM 3766 mempunyai 3 kertas wajib duduki. Kertas 1 mempunyai 20%, kertas 2 mempunyai 60%, kertas 3 mempunyai 20% dan jumlah keseluruhan 100%. Baik, kita mulakan kertas 3 yang mempunyai 20%. Oke, kertas ini merupakan kerja kursus rancangan perniagaan. Semua murid sudah maklum kena buat ikut arahan dan panduan guru subjek perniagaan di sekolah masing-masing. Calon-calon pastikan siap sepenuhnya. Kerja projek ini mengikut format ditetapkan. Dan cikgu yakin anda boleh mendapat markah paling minimum 19%, daripada 20%. Berapa markah lagi diperlukan untuk mendapatkan grade A 80% atau grade A- 70% sekurang-kurangnya? Jika grade A- 70%, kita perlukan 51% lagi. Baiklah murid-murid, kita teruskan kertas 1 yang mempunyai 20%. Biasanya 40 soalan objektif, tingkatan 4 dan tingkatan 5, masa 1 jam 15 minit. Daripada 40 soalan objektif tu, biasanya dalam peperiksaan 30 soalan tu adalah untuk menguji daya ingatan dan kefahaman. Manakala bakinya 10 soalan adalah untuk menguji kemahiran aplikasi, ataupun dalam arti kata lain, ada melibatkan soalan pengiraan ataupun sedikit soalan kebat. Jadi Cikgu Doni ingin memberi tips di sini. Semua calon wajib membuat nota writing atau nota ringkas. Kalau boleh buat dengan kemas, cantik dan menarik, sebab kita akan buat ulang kaji berkali-kali. Kita ulang dan ulang. Jadi tips yang kedua ni kita kena hafal, kita ulang dan ingat semua fakta atau kata kunci yang kita catat dalam nota ringkas atau nota writing. Dan Cikgu Doni percaya anda boleh sekurang-kurangnya betul 30 soalan. Bermaksud anda boleh mendapat 15% daripada kertas 1. Contoh soalan kertas 1 SPM 2018. Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung? Diberi 4 pilihan jawapan A, B, C dan D. Baiklah calon-calon, apa yang perlu kita buat di sini ialah apabila diberikan soalan ini, Cikgu Doni ingin memperkenalkan kaedah atau teknik conteng. Kita conteng saja kertas soalan ini, jangan risau. Apa yang perlu diconteng? Kita gariskan kata kunci. Kata kunci dalam soalan tujuan penubuhan. Kata kunci yang kedua, organisasi bukan bermotifkan untung. Kemudian kita cuba gariskan kata kunci dalam jawapan. Kita kaitkan dengan soalan. Golongan berkemampuan. Kita kaitkan dengan OBBU. Tujuan penubuhan OBBU adalah membantu golongan berkemampuan. Salah ataupun pangkat, kita pangkat. Bertujuan
meningkatkan penglibatan semua pihak, aktiviti kemasyarakatan. Ya, betul. Kita senyumlah. Maksudnya kita setuju jawapan ni. Menyediakan premis perniagaan. OBBU bertujuan menyediakan premis perniagaan. Salah. Kita pangkal. Menawarkan produk berkualiti tinggi. OBBU bertujuan menawarkan produk berkualiti tinggi. Salah. Jadi kita guna kaedah conteng-conteng ni dan kita dapat mengesan jawapan dengan mudah. Baik, kita lihat contoh yang kedua, soalan SPM 2018 kertas 1. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan ciri-ciri koperasi? Di sini kita lihat ada pilihan jawapan 1, 2, 3, 4. Bermaksud kita ada 2 jawapan yang betul. Jadi kalau diberikan soalan macam ini, so kita kekalkan dengan kaedah atau teknik conteng. Jadi kita conteng atau kita gariskan kata kunci yang penting pada soalan, yaitu ciri-ciri koperasi. Kemudian kita gariskan pada jawapan yang penting, kata kunci yang penting, kepentingan yang sama. Adakah ini merupakan ciri-ciri koperasi? Ya, betul. Modal perniagaan disumbangkan oleh syarikat korporat. Syarikat korporat? Salah, pangkal. Anggota koperasi menanggung liability tidak terhad. Salah, pangkal. Setiap anggota berhak membuat keputusan. Ya, betul. Jadi kita dapat jawapan B, 1 dan 4. Jadi calon-calon SPM ingat, untuk kertas 1 kita guna kaedah conteng-conteng, okay, dan jangan lupa hafal semua kata kunci dan fakta berdasarkan nota iting ataupun nota ringkas yang kita buat dengan baik, menarik dan cantik. Baik, kita sudah maklum kertas 3 kita dapat markah paling minimum ataupun sekurang-kurangnya 19%. Okay, dan jika percaya kertas 1, jika anda berusaha untuk menghafal dan mengulang kaji nota-nota iting dan nota ringkas, okay, dan kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 15%. Okay, jadi kalau kita tambah jumlah markah adalah 34% untuk kertas 3 dan kertas 1. Berapa markah lagi diperlukan untuk mendapatkan grade A 80% atau grade A minus 70% sekurang-kurangnya? Oke, katakanlah kalau grade A minus 70% kita perlukan lagi 36%. Oke, calon-calon kita teruskan bahagian kertas 2, bahagian yang penting. Kertas 2 ini mengandungi bahagian A, bahagian B, bahagian C. Oke, 10 soalan. Daripada 10 soalan, bahagian A 6 soalan, jawab 5 sahaja. Bahagian B 3 soalan, jawab 2 sahaja. Bahagian C 1 soalan, wajib jawab. Oke, masa yang diberikan 2 jam 15 minit. Cikgu Doni selalu mendengar keluhan dan ketidakpuasan hati tentang masa ini. 2 jam 15 minit ini ramai mengatakan tidak cukup. Tetapi Cikgu Doni ingin tegaskan di sini, masa 2 jam 15 minit ini sebenarnya lebih daripada cukup. Okay? Setelah kita belajar daripada cara menjawab yang betul. Okay, kertas 2 ini daripada soalan-soalan yang diberi, 30% itu dia menguji daya ingatan, fakta atau kata kunci dan kefahaman kita. Kemudian selebihnya 70% daripada jumlah soalan itu dia menguji tentang kemahiran atau aplikasi ataupun dikaitkan dengan situasi. Baik, kita balik tadi. Okay, kalau calon ingin grade A minus,
sekurang-kurangnya 70%, kita perlukan 36%. 36% ini sebenarnya daripada kertas 2 yang kita hendak tackle ataupun kita mau dapatkan nih. Oke, 36% ini sebenarnya 60%. Oke, 60% daripada 100% kertas 2. Oke, jadi bermaksud kita kena dapatkan sekurang-kurangnya 60% kertas 2. Oke, ini adalah soalan tadi. Jadi daripada 60% itu kita meletakkan sasaran. Oke, sasaran di sini ialah 35% itu kita hendak dapatkan daripada bahagian A. Oke, kemudian selebihnya 10 hingga 15% itu kita hendak dapatkan daripada bahagian B. Dan 10 hingga 15% itu kita hendak dapatkan daripada bahagian C. Jadi ini adalah sasaran kita. Oke, sekurang-kurangnya kita hendak dapatkan 60%. Baik, dalam kertas 2 ini kita ada beberapa kata tugas yang penting ya. Oke, mari kita mulai dengan kata tugas. Apakah, berikan, nyatakan, jelaskan. Oke, memberikan maksud yang hampir sama, yaitu menghendaki fakta atau uraian ringkas ataupun kata kunci ya. Dan kalau kita lihat kata tugas apakah dan kata tugas jelaskan pernah keluar dalam soalan-soalan SPM sebelum ini, yaitu 2018 dan 2019. Baik, calon-calon Cikgu Doni ingin memperkenalkan contoh soalan 2018. Soalan ini Cikgu kaitkan dengan kata tugas apakah dan kata tugas jelaskan. Oke, kita lihat contoh soalan 1 bahagian C ya. Diberikan situasi ya. Jadi di sini Cikgu minta calon-calon gariskan atau contengkan kata kunci yang penting di sini. Oke, terutama sekali nama perniagaan. Oke, gariskan. Jualan tahunan, gariskan. Bilangan pekerja, gariskan. Dan apakah aktiviti pasaran, gariskan. Kita lihat soalan C1. Apakah? Kata tugas apakah? Kita gariskan. Kelebihan, gariskan. Bentuk pemilikan perniagaan tersebut ataupun sendirian berhad. Oke, jadi kata tugas apakah? Dia memerlukan 2 fakta. Sebab 2 marka. 2 fakta ataupun 2 kata kunci ataupun 2 huraian ringkas. Oke, sesuai dengan jumlah marka. Oke, soalan yang kedua, C2 menjelaskan tindakan perlu diambil oleh perusahaan mercu sendirian berhad untuk menebusi pasaran antarabangsa. Jadi kata tugas di sini pun sama, jelaskan memerlukan 2 fakta atau 2 huraian ringkas ataupun 2 kata kunci ya, sesuai dengan jumlah marka 2 marka. Baiklah calon-calon, kita teruskan kata tugas yang seterusnya, perbezaan atau bezakan. Oke, jadi soalan ini menghendaki calon-calon memberikan perbezaan, fakta atau huraian ringkas. Oke, boleh jawab dalam bentuk fakta atau points. Oke, dalam bentuk jadwal. Katakanlah soalan itu memberikan 6 marka. Oke, daripada 6 marka, bezakan bermaksud mempunyai 3 perbezaan secara berpasangan. Oke, secara berpasangan, pastikan setiap pasangan beza itu adalah betul. Jadi kita letak 3 perbezaan untuk 6 marka. Katakan kalau 4 marka, 2 perbezaan, 2 pasangan perbezaan. Oke, kita lihat kata tugas yang kedua, perbandingan atau bandingkan. Di sini soalan ini atau kata tugas ini dia perlu ada persamaan. Oke, sekurang-kurangnya ada 1 persamaan. Dan ini juga adalah bergantung dengan marka.
Katakan kalau markah dia adalah 9 markah. 9 markah, kata kunci, kata tugas di sini adalah bandingkan. Bandingkan 9 markah bermaksud dia perlukan 3 persamaan. 3 persamaan yang betul, 3 markah. Kemudian 3 perbezaan yang betul, setiap pasangan 6 markah. Jadi jumlahnya ialah 9 markah. Baiklah calon-calon, kita lihat contoh soalan SPM 2019 yang melibatkan kata tugas bezakan ataupun perbezaan. Soalan 4E Gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan sumber yang digunakan oleh sebuah syarikat percetakan. Kita lihat ada 2 gambar. Gambar 1 melibatkan van ataupun kenderaan, kemudian gambar 2 itu melibatkan CD. Kita lihat soalan E bezakan kedua-dua sumber tersebut 4 markah. Jadi kata tugas di sini bezakan, kita gariskan kedua-dua sumber 4 markah. Bermaksud kita kena memberikan 2 perbezaan. 4 markah bermaksud 2 perbezaan. Kita ambil 2 perbezaan tu masing-masing di gambar 1. Kemudian kita padankan pula dengan perbezaan di gambar 2. Contohnya, perbezaan yang pertama ialah gambar 1 sumber fizikal, gambar 2 merupakan sumber teknologi. Perbezaan yang kedua mungkin kalau gambar 1 perlu penyelenggaraan ataupun ujian puspakom. Kemudian gambar 2 pula perbezaan dia perlu dipatentkan ataupun ada hak cipta dan pelihara. Jadi setakat ni ada soalan pernah keluar bezakan. Untuk kata tugas perbandingan belum pernah keluar lagi lah setakat ni. Calon-calon, kita teruskan kata tugas yang seterusnya, terangkan. Menghendaki memberi penerangan. Jadi di sini dia minta calon-calon memberikan fakta, tambah huraian ringkas, atau kalau bukan huraian ringkas, contoh. Ini maksud kata tugas terangkan. Manakala huraikan, kata tugas huraikan, dia memberikan penerangan menghendaki ada fakta tambah huraian ringkas tambah contoh. Ada ketiga-tiga ini Ada fakta, ada huraian ringkas, ada contoh. Kalau 6 markah bermaksud ada 2 fakta, 2 huraian ringkas, dan mesti ada 2 contoh. Kemudian kata tugas yang seterusnya, bersetujukah? Bersetujukah maksudnya anda boleh memberikan jawapan ya, betul, kalau tidak pun betul dengan syarat dia akan minta alasan. Katakanlah kalau markah dia 5 markah, bermaksud 1 markah itu adalah ya atau tidak 1 markah, kemudian 4 markah selebihnya adalah untuk 4 alasan. 4 alasan untuk 4 markah. Baiklah calon-calon, kita teruskan contoh yang melibatkan kata tugas terangkan. SPM 2019 soalan 9. Terangkan jenis pembiayaan bank untuk syarikat menambah bilangan aset sedia ada. Jadi kata tugas ini kita gariskan. Kemudian kita lihat jenis pembiayaan bank, kita gariskan. Kemudian kita lihat markah, 8 markah. Bermaksud kata tugas terangkan, dia memerlukan 4 fakta ataupun 4 points dan 4 huraian ringkas ataupun 4 contoh yang berkaitan. Sebabnya ada 8 markah. 4 fakta, 4 huraian ringkas atau 4 contoh yang sesuai. Kita lihat jawapan di sini ada beberapa jenis pembiayaan. Pembiayaan yang pertama ialah sewa beli Jadi kita lihat sewa beli ini adalah satu fakta.
Oke, kemudian kita berikan dia punya huraian ringkas. Cukup satu saja, tidak perlu banyak. Oke, contohnya menyewa mesin jahit. Kita kaitkan dengan situasi yang diberikan. Oke, kita lihat fakta yang kedua, pembiayaan pajakan. Jadi kita masukkan huraian ringkas di situ, mungkin menyewa mesin jahit, oke, ataupun perabot dari bank untuk tertentu, boleh juga. Oke, pembiayaan yang ketiga yaitu overdraft ataupun fakta yang ketiga, overdraft. Kemudian kita masukkan huraian dia, dan seterusnya fakta yang keempat, gadaian. Gadaian, oke, kita masukkan dia punya huraian ringkas yang keempat. Oke, baiklah calon-calon, kita teruskan contoh yang melibatkan kata tugas huraikan. Oke, ini merupakan soalan SPM 2018, soalan 5. Huraikan kelebihan berniaga sebagai satu peluang berjaya, 3 markah. Jadi kita gariskan huraikan, kemudian gariskan kata kunci kelebihan berniaga, satu peluang berjaya. Oke, jadi 3 markah di sini. Kata tugas huraikan, dia perlukan satu fakta, satu huraian ringkas, kemudian satu contoh yang sesuai. Cukup. Oke, tidak perlu tulis lebih daripada itulah. Oke, contohnya fakta di sini ialah matlamat pribadi. Oke, masukkan huraian dia, mencari rezeki menyara kehidupan. Kemudian masukkan contoh yang sesuai. Contohnya mungkin membuka kedai runcit. Oke, ataupun mungkin ada calon yang menulis fakta lain. Contohnya keberuntungan perniagaan, merupakan poin satuan fakta juga. Jadi kita boleh masukkan juga dia punya huraian ringkasnya melaksanakan tanggung jawab sosial. Kemudian kita kaitkan dengan contoh yang sesuai, contohnya menderma. Oke, calon-calon, kita teruskan contoh yang seterusnya. Oke, kali ini contoh melibatkan kata tugas bersetujukah. Oke, ini merupakan soalan SPM 2019, soalan 7, di mana diberi maklumat berkaitan dengan sebuah syarikat pembinaan. Jadi di sini kita ada satu petikan yang agak panjang. Jadi di sini Cikgu Doni meminta kalau boleh bila baca petikan yang panjang ini, coba kesan dan gariskan kata kunci. Yang paling penting di sini kata kunci mesti ada nama syarikat. Kemudian bila ditubuhkan, menjalankan perniagaan jenis apa, di mana perniagaan ini dijalankan, berapa jualan tahunan, dan sebagainya. Apa produk yang dijualkan ataupun yang dikeluarkan. Kemudian kita lihat soalan dia. Soalan C, bersetujukah Anda dengan matlamat baharu syarikat tersebut? Kemukakan alasan Anda, 6 markah. Jadi kata tugas di sini ialah bersetujukah. Jadi jawapan Anda boleh ya atau tidak, setuju atau tidak bersetuju. Jadi walaupun Anda bagi jawapan yang bersetuju ataupun tidak bersetuju, markah tetap ada 1 markah. Jadi kalau 6 markah itu, daripada 6 markah, 1 markah itu adalah untuk bersetuju. Kemudian baki 5 markah merupakan 5 alasan. 5 markah, 5 alasan. Jadi bagilah alasan yang munasabah. Dan kalau boleh alasan ni semua kita cuba kaitkan dengan petikan tu ataupun situasi. Masukkan kita punya alasan, kaitkan dengan situasi yang adalah. Kalau kita tidak bersetuju pun 1 markah, dan masukkan dia punya alasan-alasan yang sesuai. 5 alasan. Sebab 6 markah, 1 markah tidak bersetuju, 5 markah adalah alasan. Baiklah calon-calon, kita teruskan kata tugas hitungkan. Bermaksud tunjukkan jalan kerja atau jalan kira atau ada jawapan sahaja.
Katakan 3 markah. Soalan itu memberikan 3 markah, bermaksud dia hendak 1 formula, 1 jalan kerja, dan 1 jawapan. 3 markah. Kemudian beri alasan. Kata tugas beri alasan menghendaki kita memberikan sebab atau kelebihan atau kelemahan, bergantung dengan situasi yang diberikan. Kemudian kata tugas bagaimanakah, sebenarnya menghendaki kita memberikan peranan. Dan kata tugas mengapakah, menghendaki kita memberikan kelebihan ataupun mungkin memberikan kelemahan, bergantung dengan situasi yang diberi. Jadi tips di sini Cikgu Doni minta calon-calon boleh menggunakan ayat ataupun pendapat sendiri yang logik, bergantung dengan situasi yang diberikan. Kemudian tips yang seterusnya, jawapan mesti dikaitkan dengan situasi. Kalau situasi itu ada nama syarikat, ada nama pengusaha, ada nama produk, masukkan semua ini dalam jawapan. Baiklah calon-calon, kita teruskan contoh yang seterusnya. Yang melibatkan hitungkan, kata tugas hitungkan. Contoh soalan SPM 2019, soalan 9. Diberikan 1 penyata keuangan, kunci kira-kira. Kemudian ada soalan E1, hitung nisbah semasa, 2 markah. Kalau 2 markah, calon boleh memberikan sekurang-kurangnya ada 1 formula atau 1 langkah kerja dan jawapan. 1 formula atau 1 langkah kerja dan 1 jawapan. Baik, kemudian soalan E2, di situ dia minta kemukakan alasan Anda, 5 markah. Jadi kalau 5 markah, kita bagi 5 alasan, 5 sebab ataupun 5 kebaikan. Kita kaitkan dengan situasi itulah. Baiklah calon-calon, kita lihat contoh soalan yang seterusnya. Soalan 8 SPM 2018. Kata tugas bagaimanakah penambahbaikan dapat dilakukan terhadap operasi perniagaan yang berprestasi rendah, 9 markah. Kata tugas di sini ialah bagaimanakah. Yaitu memberi peranan. Dia menghendaki kita memberikan peranan. Ada berapa peranan yang perlu? Ada 9 markah. 9 peranan ataupun 9 huraian ringkas atau kata kunci atau contoh apa-apa yang sesuai untuk yang berkaitan dengan peranan. Contohnya meningkatkan jualan. Perniagaan yang berprestasi rendah, cara untuk menaikkan dia semula yaitu meningkatkan jualan, membuat promosi jualan dan sebagainya lah. Jadi di sini ada lebih kurang 16. Termasuk juga contoh ataupun kata kunci yang sesuai kaitkan dengan peranan, bagaimana meningkatkan ataupun menambah kebaikan perniagaan yang berprestasi rendah. Seterusnya kata tugas mengapakah. Contoh soalan SPM 2019 soalan 1. Soalan 1, mengapakah keuntungan penting kepada perniagaan, 5 markah. Mengapakah ini menghendaki kita untuk memberikan kelebihan ataupun kelemahan. Kita kaitkan dengan situasi, tapi ini tiada situasi, jadi kita berikan tentang dia punya kelebihan lah, kelebihan keuntungan tu. Bagi 5 kelebihan keuntungan, 5 markah. Baik, ini adalah kata tugas yang terakhir dan merupakan kata tugas baru diperkenalkan pada tahun lepas. Cadangkan, kata tugas cadangkan. Bermaksud memilih satu yang terbaik.
Oke, kalau ada 3 atau 4, kita pilih satu yang terbaik, kemudian kita bagi alasan yang munasabah. Oke, kemudian kata tugas lakarkan, bermaksud menghendaki kita melukis graf ataupun gambar raja. Kemudian ada kata tugas lorikkan, yaitu melorikkan kawasan yang berkenaan. Baiklah calon-calon, ini merupakan contoh kata tugas cadangkan. Oke, pada tahun lepas SPM 2019 soalan bahagian C soalan 10. Oke, diberikan petikan yang agak panjang. Oke, kemudian kita lihat soalan A, cadangkan bank yang patut dipilih Syarikat Kasut Sendirian Berhad. Kemukakan alasan Anda. 5 markah. Bermaksud Anda pilih satu daripada 2 bank yang diberikan dalam situasi ataupun dalam petikan itulah. Jadi kita pilih salah satu itu merupakan 1 markah. Contohnya bank XX. Oke, 1 markah. Jadi daripada 5 markah kita dapat 1 markah, tinggal 4 markah. 4 markah bermaksud 4 alasan. Kita bagi alasan yang munasabah kaitkan dengan situasi ataupun petikan yang diberikan. Oke. Ataupun Anda mencanangkan bank yang kedua, yaitu bank MM, berdasarkan situasi di situ. Oke. Jadi berikan juga 4 alasan yang munasabah. Oke, sesuai dengan jumlah markah. Baik, ini adalah contoh kata tugas lakarkan. Oke, contoh daripada soalan yang sama. C2, lakarkan graf titik pulang modal atau TPM. Jadi kita lakarkan 3 markah, kita akan lihat contoh lakaran di situ. Oke, kemudian C3 dengan menggunakan graf yang sama, lorikkan, kata tugas lorikkan. Oke, kawasan untung. Jadi kita lorikkan kawasan untung. Oke, kemudian kita labelkan. Oke, 2 markah. Baik, Cikgu Doni ingin tegaskan bahagian C adalah soalan wajib jawab 20%. Dan Cikgu Doni hendak bagi tahu soalan bahagian C ini adalah soalan yang sangat mudah untuk mendapatkan banyak markah. Daripada 20% itu, kalau Anda betul-betul fahami petikan ataupun kajian case, sama ada berbentuk gambar raja, graf ataupun petikan, Anda boleh dapat sekurang-kurangnya 12 hingga 15% daripada 20 markah. Oke, tips di sini, calon-calon jangan tengok case ataupun petikan raja atau graf, tetapi tengok soalan dahulu. Baca soalan dahulu. Kalau ada 4 soalan A, B, C, D, baca soalan setiap bahagian, kemudian gariskan kata kunci dia. Gariskan kata kunci setiap soalan tu. Oke, selepas itu baru kita baca case. Baca case di sini mungkin ada raja, ada graf ataupun petikan. Kemudian bila membaca case, pastikan gariskan kata kunci itu. Ingatlah, selalunya soalan ini dia dikaitkan dengan perniagaan. Jadi mesti ada nama perniagaan, nama usahawan, gariskan itu semua. Oke, nama nama tempat, di mana dia berniaga. Oke, kemudian jenis produk, jenis perniagaan, jumlah jualan, jumlah pekerja, itu semua penting, gariskan. Kalau melibatkan bank, gariskan bank. Berapa pinjaman, itulah kata-kata kunci yang perlu kita gariskan. Sebab apa penting? Sebab itu kita akan tulis semula dalam jawapan. Kita tulis semula dalam jawapan, dan itulah yang memberikan kita banyak markah. Jadi tips di sini Cikgu Doni ingin memberikan tips di sini, jawab ikut pendapat sendiri.
Okay, jika soalan itu banyak melibatkan situasi. Okay, ikut kesesuaian soalan. Dan tips yang seterusnya ialah jawapan mesti dikaitkan dengan situasi. Baik, kesimpulannya, tips yang Cikgu Doni boleh berikan di sini ialah, pertama sekali, calon-calon boleh menjawab soalan-soalan perniagaan ini dalam bentuk points ataupun fakta, ataupun dalam bentuk kata kunci, uraian ringkas, dan jangan lupa kalau ada contoh, masukkan contoh, ikut kehendak kata tugas. Tidak perlu tulis ayat yang panjang. Ingat, ini bukan menjawab soalan sejarah atau bahasa Melayu, tetapi kita menjawab soalan perniagaan. Tidak perlu tulis ayat yang panjang, tidak perlu tulis kepala jawapan. Kita terus direct to the points, kita jawab mengikut kehendak soalan. Kemudian tips yang seterusnya, mesti ada tulis nama pengusaha ataupun nama peniaga. Ada nama syarikat jika melibatkan situasi, mesti ada nama produk, ataupun nama tempat perniagaan itu dijalankan. Sekurang-kurangnya tulis sekali, dalam jawapan anda. Mesti tulis, kalau tidak dikenakan penalti ataupun tolak 1 markah. Dan seterusnya, tips mesti tulis jawapan. Setiap soalan kalau ada 3 bahagian A, B, C, mesti tulis, jangan tinggalkan kosong. Jadi tips di sini ialah muka surat 1 adalah untuk soalan 1. Muka surat 2 untuk soalan nombor 2. Jadi kalau ada bahagian C, soalan itu susah, kita tinggalkan. Kita masuk ke soalan 3, muka surat yang ketiga. Jadi kita tidak kita tidak membuang masa, kita buat dahulu soalan yang mudah dahulu. Itu tips yang keempat. Jadi Cikgu Doni, itu sahaja daripada Cikgu Doni. Jadi Cikgu Doni ingin ucapkan all the best, good luck, untuk SBM 2021. Harap dapat memberi manfaat kepada semua calon-calon yang mengambil subjek perniagaan ini. Thank you.